Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله الكذاب حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kesempatan kepada kita pada petang ini untuk sama-sama berada dalam keadaan beribadah kepada Allah dalam meraih kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam keadaan sekarang ini kita baru sahaja bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri kita kepada Allah, solat berjamaah dalam keadaan masih lagi wuduk yang sah dalam diri kita. Dalam keadaan sekarang ini pula kita dalam keadaan berjamaah, duduk pula dalam taman-taman syurga, raudhatun min riyadil jannah. Tidak ada satu keberkatan yang mengalir melainkan keberkatan itu mengalir kepada orang-orang yang membina taman-taman syurga di dunia ini. Maka para malaikat turun beramai-ramai, berkerumun di tempat-tempat yang adanya raudhatun min riyadil jannah ini. Maka raudhah inilah tempatnya malaikat kerumun, malaikat turun, yatiru bi janahihi, menghamparkan sayap-sayapnya, menandakan kerahmatan, menandakan keberkatan. Duduk pula dalam keadaan masih lagi berpuasa, masih lagi beribadah kepada Allah, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati sentiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu inilah waktu yang sangat dekat kita, dekat sangat kita dengan Allah, dan Allah suka kepada orang-orang macam ni. Dan impian, harapan orang yang soleh adalah dia nak mengakhiri hayat dia dalam keadaan macam ni. Semua orang teringin nak duduk dengan keadaan macam ni, duduk dalam keadaan masih lagi berwuduk, duduk dalam keadaan masih lagi puasa pula lagi, Ramadan pula lagi, duduk pula dalam taman-taman syurga. Kita nak hayat kita, tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, dalam keadaan pengakhiran dia, akhirnya dalam keadaan macam ni, tuan-tuan. Kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Allah dengar segala hati kita. Allah dengar segala persoalan hati kita. Allah nak rungkaikan semua persoalan kita. Moga-moga tuan-tuan kita di kalangan orang-orang yang mendapat keberkatan ini. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam keadaan kita tengah berkumpul ini, saya kali pertama sampai rupanya. Saya ingat yang hak lama, tapi rupanya bila Ikmal bagi kat saya location tu, rupanya di tempat ni. Alhamdulillah, keinginan dan juga lama dah nak sampai ke Darul Faizin ni. Namanya masyhur seluruh seantero Malaysia. Terkenal tuan-tuan dengan keadaan di sini yang begitu Allahu Akbar. Rupanya patutlah Ikmal dia boleh lari main sini. Patutlah dia orang ramai yang duduk kat sini, walaupun duduk di dalam Serdang ni, main duduk sampai ke sini, orang main nak ramai-ramai nak main duduk, tuan-tuan. Saya pun rupanya teringin, ada keinginan nak duduk sini lah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nampak keindahan dia. Saya duduk di kawasan yang penuh dengan hingat-bingat. Kawasan yang hingat-bingat, tuan-tuan.
tiba-tiba main tempat yang macam ni, dia rasa lain macam sikit. Dia rasa lain macam, tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga tuan-tuan di kalangan orang-orang soleh belakang kat sini, minta doa kita semua dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam menelusuri kehidupan kita dalam keadaan kita sedang berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita duduk dalam keadaan sekarang ini, kita tengah berpuasa dan kita nak kualiti puasa kita ini Allah angkat. Kualiti puasa dinilai, kualiti puasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja lepas fasa yang kita katakan nuzul Quran. Fasa nuzul Quran dah lepas. Fasa yang menyaksikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi rasul pada waktu inilah nuzul Quran. Nabi kita dapat wahyu yang pertama. Umur Nabi pada masa tu tuan-tuan baru 40 tahun. Baru 40 tahun. 40 tahun. Tuan-tuan, sebab tu orang putih dia ambil dia punya number tu, dia kata apa? Life is begin at 40. Hidup ni bermula daripada umur 40. Betul ya? Tuan-tuan, dia ambil umur Nabi kita kot. Dia ambil umur Nabi kita ketika mana dia mendapat wahyu yang pertama. Umur Nabi pada masa tu tuan-tuan, exactly dia punya number yang betul, qila wa qala, 40 tahun 6 bulan dan 12 hari umur Nabi. 40 tahun 6 bulan dan 12 hari umur Nabi pada masa tu. Nombor ni tuan-tuan, kita orang kata ulama menjadikan, para alim ulama menjadikan peristiwa besar ini bukan peristiwa biasa-biasa, sampai umur Nabi pun dikira secara tepat. Kita kalau hari saya tanya tuan-tuan, Mak Haji ni umur apa? Mak Haji abang umur saya 60. Dia takkan abang 60 tahun 4 bulan 3 hari ke, dia takkan abang. Sebab siapa nak kira? Siapa pun tak larat nak kira. Tapi para alim ulama, sebab oleh kerana itu peristiwa besar, itu merupakan satu benda yang besar di dalam Islam, maka tuan-tuan, kiraan umur Nabi pun dikira secara memang sangat komplit, detail tentang umur Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita nak mengambil manfaat daripada Ramadan, turunnya Quran. Turunnya Quran pada bulan Ramadan menjadikan Al-Quran itu sangat-sangat diagungkan. Maka kelebihan orang yang membaca Al-Quran, kelebihan orang baca Quran ini dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Iaitulah sesungguhnya orang yang baca kitab Allah. Orang yang nak baca kitab Allah ni, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita punya niat nak baca Quran ni untuk apa? Biasanya offer daripada manusia ni banyak. Ni time the offer ni. Dia main nak malam 10 malam terakhir ni, offer di supermarket pun naik lah. Offer Allah Ta'ala pun naik, offer supermarket pun naik juga. Tuan-tuan, 70% less. Siapa tak gila? Tudung Farida, tudung tudung bawai goreng, bawai 3 rasa kan, tudung ni semua dah mula offer dah. Offer pula gila-gila. Offer gila punya offer. Tuan-tuan, rupanya sama naik dia. Dia tahu offer Allah Ta'ala bagi 10 malam terakhir ni bukan kata 70%, tapi infinity bacaan dia. Infinity punya bacaan. Maksud infinity ni dia tak ada kiraan. Kalau orang ada kencing manis, dia cek pakai AQ check tu. Cek, dia buat 17. Tinggi lah. Tak tahu dia buat situ, high. Dia panggil high. Maksud apa? Tinggal nak babai tu. Tinggi lah tu. Tinggi. Tak ada bacaan dah. Tuan-tuan, itulah offer yang Allah bagi pada 10 malam terakhir. Offer dia. Dalam masa yang sama, offer daripada manusia ni pun sama naik juga. Nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Dah siang-siang kami ni tak larat. Siang-siang nak pergi supermarket tak larat. Malam baru lapang. Sebab bagi dia, malam untuk dia pergi tarawih tu sunat. Dia panggil sunat. Tuan-tuan, dia menjadikan hidup dia sunat.
Tuan-tuan tengok apa Allah offer kat kita. Orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan solat, dan dia pula menafkahkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada dia. Dia semayang, dia baca kitab Allah. Tuan-tuan semua dah ada kat tuan-tuan ni. Semua dah ada dah. Baca kitab Allah, kemudian dia semayang, kemudian dia infak sebahagian rezeki yang Allah bagi kat dia. 3 benda ni tuan-tuan. Cukup lengkap dah lagi? Sendiri tahu jawab. Sendiri tahu jawab. Solat, insya-Allah. Baca Quran, dah. Kemudian dia infakkan jalan Allah, sudah, kami dah bagi dah ya Allah, kami dah bagi dah. Sirran wa alaniyah, sama ada terang-terangan ataupun sembunyi, sirran tersembunyi ataupun alaniyah ataupun terang-terangan. Walaupun dia tak mau nama dia diangkat tapi orang nampak, tak apa, silakan. Silakan. Sama ada terang-terang ataupun nampak. Apa dia nak? Apa sebenarnya orang tu nak? Ganjaran, redha Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Apa yang Allah kata dekat dia, sebenarnya orang ini dalam satu konteks yang dia sendiri duk jawab, dia kata apa? Redha Allah, kebajikan. Memang kita nak yang tu, tapi sebenarnya dia sedang berjual beli. Dia sedang bisnes. Dia sedang bisnes dengan Allah, tijaratan, satu perniagaan. Perniagaan lan tabur, lan artinya tuan-tuan nafi yang selama-lamanya tidak akan. Lan tabur yang buat macam mana pun, hang golek kiri ke, harga turun ke, PKP ke. PKP ke dia, harga minyak jatuh ke, naik ke, emas turun ke, emas naik ke, harga apa pun turun ke, dunia ekonomi turun, jatuh ke, bangkit balik ke. Dia tak heran, lan tabur, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Perniagaan dia tak rugi. Orang bisnes kat luar, PKP, tutup kedai, habis. Rugi. Rugi. Dia punya status daripada orang kaya bertukar jadi asnaf kepada fakir, asnaf miskin untuk terima zakat. Tukar status. Tapi perniagaan dengan Allah, status bertukar, bukan makin turun, tapi makin naik lagi. Orang turun saham, dia naik lagi. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ni offer paling besar yang Allah bagi. Di sebalik kita minta redha Allah, di sebalik kita minta apa yang kita nak ni, rupanya satu perniagaan, bisnes kita sedang buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka hari ni orang Islam nak kena tunjukkan contoh terbaik. Satu contoh ke orang lain. Contoh macam mana nak jadi orang Islam. Sajalah tanya. Saya nak tanya soalan ni kat anak-anak saya. Bila saja mai hari ni nak tanya kat tuan-tuan. Pasal anak-anak saya duk tunjuk muka loi sangat. Bulan puasa tak sihat dia telefon. Nak mai dia telefon. Yang kecil tu, umur 7, umur 8 tahun telefon. Abi, boleh tak? Boleh apa? Dia cakap pun suruh, dia tak apa nak berani. Boleh tak? Dia pakai phone umi dia, suruh call. Bak umi kita apa? Nak mau tanya Abi sendiri. Tak tahu dah jawapan tu dia bagi. Tanya, Abi boleh tak? Boleh apa? Boleh tak Nasih nak minta nak buka puasa boleh? Saya kata ni apa cerita ni? Hari sekolah semua boleh puasa, hari ni cuti, tiba-tiba nak minta buka puasa ni bersama ni. Nasih tak tahan, umi goreng cucuk kat adik. Tuan, umi goreng cucuk kat adik. Adik dia umur 2 tahun. Nak bagi adik ni tak orang makan nasi, umi goreng cucuk. Bau cucuk tak tahan tuan-tuan. Bau cucuk kosong. Dia tak tahan. Telefon tanya. Saya kata tadi, pagi tadi subuh apa hidup apa? Kata, jangan tunjuk muka teruk waktu bulan puasa. Ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Ni image kita kan. Image orang buat, tapi tuan-tuan hari saya main tuan nak tanya soalan ni tak patut. Pasal tuan-tuan muka segang. Betul ni, bukan nak melawak ni. Pagi tadi saya tanya kat kuliah subuh. Saya tanya sebab mai semua muka dia tu. Mai muka dia tepi tiang sana, tepi tiang tu. Tak kena ketum ke apa semalam sok. Aduh. Saya tanya, adakah orang Islam ni, apakah sebenarnya tanda-tanda orang Islam puasa? Apa tanda dekat dia punya diri dia puasa?
Kalaulah semayang tu, kadang-kadang orang semayang ni, kadir dia jadi keluar hitam kan. Kadir keluar hitam tu. Sini ada mamak. Tak ada. Saya seorang lah. Tuan-tuan. Abang Mat mamak. Tuan, kadang-kadang mamak-mamak dia semayang, dia hitam ni. Dia hitam. Tak tahu, saya tengok punya kerap dia keluar hitam ni kan. Tak apa, tak hitam tak apa. Kita tahu orang semayang ni antara tanda-tanda dia tu lah, yang satu dah. Tapi orang puasa ni ada tanda. Ada tanda. Kau naik ikut telinga ada satu sikit cabang sikit ke apa ke dia puasa naik. Tak ada. Tak ada. Tapi hari ni orang Islam bagi tanda. Orang Islam bagi tanda. Apa tanda-tanda puasa? First sekali ialah puasa ni dia sinonim dengan, dia sangat sama. Kalau kata contoh buat matematik tu kan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Puasa sama dengan tidur. Betul tak betul? Kalau saya salah saya nak balik ya. Puasa sama dengan tidur. 1. Nombor 2. Puasa cakap pun 2. Kau sembang kan dia? Apa? Saya tak apa, nanti sembang lain lah. Buka puasa sembang. 2. Nombor 3, kalau dia kerja. Kalau dia duk buat kerja, dia Ultraman atas meja. Dia sok atas meja tu, saya duduk di pejabat kan. Dia duduk tu. Tahu dah. Kalau katalah, tapi jarang lah dia duduk kat pejabat ni, kita duduk buat kerja ni tak ada masalah. Ada setengah tempat. Dia jadi macam mana tau? Dia Ultraman. Nerak tu, bos main. Bos pula cahaya Anwar Alip. Bos main. Abang, ni kawan dia, bos main. Bos main pula. Tak apa. Bagi dia tidur, dia puasa. Bos pula bu. Sampaikan si yang ahok ni pun tahu kata orang puasa tidur. 1. Nombor 2, jadi lemah. Muka loi, muka teruk. Rambut serogai. Rambut ni main macam rambut serogai macam mana. Siapa ni? Puasa. Tu tanda-tanda dia. Kemudian balik kerja awal. Tuan-tuan, 1961. Siapa beranak? Cik lagi. Ada? Umur apa Cik? Darjah 1. Alhamdulillah. 1961 ada satu presiden Tunisia. Kalau tuan-tuan ingat lah. Saya tak ada lagi, tapi itu penting sejarah. Dia bila ada tulisan sejarah ni, tuan-tuan balik, tuan-tuan cuba search dalam Google, nanti jumpa muka kawan ni. 1961 presiden Tunisia, nama Habib Bourguiba. Habib Bourguiba ni tuan-tuan, dia punya aliran pemikiran dia satu aliran dengan Mustafa Kemal Atatürk Turki. Aliran pemikiran sekularisme barat, sekular. Baru ni kami dah buat tesis, keluar muka kawan ni, cerita sekular, keluar muka kawan ni. 1961 tuan-tuan, kawan ni yang Habib Bourguiba ni, dia buat keluar satu kenyataan yang paling menggegarkan seluruh. Dia buat keluar perintah tu pada orang Tunisia, tapi menggegarkan seluruh dunia. Apa dia punya kenyataan dia? Kenyataan dia ialah orang Islam di Tunisia diharamkan berpuasa. Agak-agak kau dengar apa ni? Kalau itu 1961. Kalau 2021 jadi agak-agak jadi apa? Tuan-tuan mampu dia. Susahlah. Tapi tuan-tuan, 1961 kawan ni bangkit di tengah-tengah rakyat dia. Dia presiden, dia berkeluar kenyataan orang Islam tak boleh puasa. Siapa puasa? Compound. Compound. Bukan compound tuan-tuan. Terus dia kena undang-undang terus. Dia buat terus satu undang-undang, orang Islam kalau puasa kena saman sekian dan dia boleh dipenjarakan. Tuan-tuan, 1961. Kemudian dia tak cukup lagu tu. Alasan dia bagi alasan lah. Presiden dia bagi alasan. Alasan dia ialah, aku tak bagi mereka puasa sebab orang Islam ketika mana dia berpuasa, tadi marah, dia tak bagi puasa. Alasan dia bagi orang Islam tak boleh puasa sebabnya
produktiviti negara setiap tahun menurun waktu Ramadan. Kalau biasa dia buat keluar, kalau Kelang buat keluar seminggu 1 juta unit, mai bulan puasa 100,000 je seminggu. 90% akan kurang. Sebab apa? Lena. Habib Bourguiba buat keluar, itu alasan dia. Dia buat keluar lah angka-angka dah semua. Tak betul, ini fakta dia. Dia orang Islam. Habib Bourguiba Islam. Tapi automatik tuan-tuan, dia buat keluar kenyataan lagu tu, dia confirm jadi, itu murtad lah. Sebab apa? Dia mengharamkan perkara wajib ke atas orang Islam. Hukum kalau ditukar lagu tu, Quran ni jangan main-main. Bila Quran kata wajib, kita pergi tukar satu huruf pun cukup lah. Contoh lah, nak menjatuhkan murtad seorang tu senang, nak jadi murtad dengan Quran senang. Contoh saya ambil, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba main seorang Allah, dia tak baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Bismillah siapa? Ba mana? Ba tak ada dalam Quran dia kata. Dia sebut yang tu lah, murtad dia. Pasal apa? Dia telah menghilangkan satu benda yang ada dalam Quran. Apatah lagi pergi tukang hukum. Lagi mampu ya, tukang hukum. Tuan-tuan, Habib Bourguiba buat keluar lagu tu dengan alasan orang Islam produktiviti kan kurang. Dengar macam marah juga. Bila pula kami tukang produktiviti? Kami produktiviti macam biasa juga. Tak ada masalah apa pun. Tuan-tuan, tak cukup lagu tu. Habib Bourguiba, dia keluar mai satu Ramadan, tengah hari, dia keluar mai bersama dengan barisan kabinet dia, buat keluar mai dalam satu majlis, dalam dewan makan, dia buat majlis makan beramai-ramai, live telecast. Seluruh Tunisia tengok. Presiden dengan kabinet, menteri, pak menteri semua makan sekali depan rakyat. Dan rakyat disuruh pula makan pada waktu tu kerana satu kerakyatan pula untuk rakyat Tunisia. Tuan-tuan, ni berlaku 1961. 2021, kenyataan tu tak keluar. Tapi kita nak ambil alasan Habib Bourguiba bagi yang orang Islam tu akan jadi loy, produktiviti turun. Kita nak kena ambil kira, betul ke tak betul? Macam betul. Tapi geram. Tapi macam betul pula. Fikir-fikir balik, dia cakap tu betul juga orang Islam ni dia akan turun begini. Tidur banyak. Tuan-tuan, kenyataan dia tu memang betul pun. Tapi hukum dia tu tak boleh masalah. Tapi kenyataan tu memang hari ni terbukti. Terbukti orang Islam di lagu tu. Bila mai waktu kerja, pagi-pagi sampai di pejabat, first kali apa? 7:30 kata dia punch card. First kali apa? Tidur dulu. Dia kata apa? Ganti waktu breakfast. Waktu breakfast tu ganti. Kan bila masuk kerja 7:30. Lah ni kalau kerja kerajaan 7:30 kalau punch card boleh balik pukul 4. Boleh balik pukul 4. Dia mai awal 7:30. Tapi dia tak habis kerja. Dia dah ganti breakfast 7:30. Padahal waktu kerja bermula 7:30. Dia pergi punch card, dia pergi lena dulu. Lena sampai pukul 10. Tuan-tuan, sampai pukul 10. Bangkit, muka-muka duduk serogai lagu tu, tak nak hilang mabuk ketum semalam tu. Duduk saat ni, orang main panggil tu, ni apa, ni nak penantang surat apa? Tak apa, tak tahu kau orang puasa. Tak tahu kau orang puasa. Tuan-tuan, sehari pukul 10 bangkit duduk saat apa? Sebelum zuhur, lena pula. Dia tak ada, bulan puasa tak boleh fikir nak buat kerja. Macam betul kenyataan Habib Bourguiba ni. Bukan takat kata produktiviti nak buat kelang apa. Orang duk pejabat suruh fikir nak bagi buat idea, keluar idea. Idea pun tak keluar bulan puasa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Tapi adakah benar kenyataan ini pada fitrahnya Ramadan macam tu? Hakikat Ramadan pada asalnya macam tu ke? Oleh kerana tuan-tuan, kita tidak mengambil roh daripada perkataan yang ada pada suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada penghujung ayat ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Tuan-tuan dah hafal ayat ni dah. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu jadi orang bertakwa. La'allakum, moga-moga kamu semua jadi orang bertakwa. La'alla,
Satu benda yang disebutkan sebagai harapan, harap-harap. Jadi orang tu orang yang bertakwa. 90% jadi golongan bertakwa. Oleh kerana kita puasa hari ni, kerana apa? Kerana kita tahu puasa ni lapak dengan dahaga. Sebab itu orang bukan Islam kata tak apa. You duduk, you tidur, tak apa. Kesian dia puasa, dia tak ada makan, dia tak ada minum. Macam Islam ni siksa dia. Macam hukum Islam ni menyiksa orang-orang Islam ni puasa. Hukum bagi kat dia, hang bagi lapak, bagi hang minum. Tak bagi hang makan, tak bagi hang minum. Hang duduklah lagu tu. Seolah-olah macam tu. Islam dinampakkan imejnya macam tu. Sedap ke tak sedap lagi kita duk kenal lagu tu, tuan-tuan? Orang bukan Islam nampak imej kita ni sebagai orang Islam, hukum Islam, nah dalam Islam ni menyiksa dia. 5 waktu sehari semalam, suruh 5 waktu tu pula kena main semayang juga, tak semayang you masuk neraka. Dia pula manggil-manggil, you kalau tak semayang tak boleh ke? Tak boleh masuk neraka. Ya ke? Allah. Masuk neraka. You tak semayang. Bagi pergi semayang Jumaat, apa-apa. You orang pergi semayang Jumaat. Pergi semayang Jumaat, mereka ni geng ni, yang geng semayang Jumaat pula, bas turun kat sini, mereka langkah pergi tempat lain. Pergi duduk supermarket. Tuan-tuan. Jadi, apa kita nak kata? Hari ni, tuan-tuan, imej Islam nampak seolah-olah hukum dalam Islam ini menyiksa dia punya penganut dia. Tapi adakah itu hakikat sebenar yang berlaku pada asal-asal hukum ini datang? Asal-asal hukum ni datang, adakah ianya merupakan satu menjadikan orang Islam makin lemah? Buktinya tuan-tuan, tidak. Tidak. Bukti dia apa? Saya bermain tuan-tuan. Kita bincang pada petang ni. Apa yang menyebabkan hari ni orang Islam sebenarnya tidak lemah? Asalnya bila mana orang Islam berpuasa, produktiviti bukan menurun, produktiviti mencanak naik tuan-tuan. Kalau saham hari biasa dia turun sikit, ni tak tuan, dia mencanak naik, naik tak turun-turun dah. Tak turun-turun dah. Dia nak turun pun saat lagi lepas Ramadan dia turun balik. Dia turun balik. Tapi mai bulan puasa dia makin naik. Bukti dia mana? Tuan-tuan, 17 Ramadan baru lepas. 17 Ramadan baru je lepas. Tanggal 17 Ramadan bukan hanya nuzul Quran, tapi satu lagi peristiwa besar yang berlaku kepada orang Islam adalah peperangan Badar Kubra. Perang Badar Kubra berlaku tanggal 17 Ramadan. Dalam medan Badar ini tuan-tuan menyaksikan 313 orang Islam dijarah oleh 1000 pertemuan antara 313 lawan dengan 1000 orang kafir Quraisy. Orang Islam tengah menahan puasa. Sahur makan apa agak-agak? Dengan keadaan kekangan makanan dan juga kekangan harta pada masa tu. Orang Islam makan apa sok? Berani kambing. Kurma daging. Ke kurma telur? Buah kurma. Tuan-tuan, dia makan buah kurma tu pun share. Ayam segelas minum, seteguk seorang minum untuk sahur. Nak mengambil sunnah Nabi SAW suruh bersahur. Nak ambil sunnah Nabi tu bangkit walaupun makanan tak ada, makan. Esok bangun 17 Ramadan, orang Islam keluar pergi perang tuan-tuan. Dengan kelengkapan perang dia, kawan ni ada pedang tapi tak ada baju perisai. Kawan ni ada baju perisai tapi tak ada pedang. Kawan ni ada baju perisai tapi tak ada topi perisai. Kawan ni ada kuda tapi pedang tak ada, baju perisai tak ada. Kawan ni ada anak panah tapi tak ada kuda, tak ada pedang. Kelengkapan memang tak cukup. Tapi keluar 313. Sebab itu nama ahli Badar ini tuan-tuan, Allah Ta'ala angkat sampailah penghujung hayat mereka. Orang Badar ni dia punya status dia VVVVIP. Di sisi baginda Rasulullah pun duduk VVVVIP, di sisi Allah patah lagi. Ahli Badar 313 keluar main lawan dengan 1000. Ketiga tuan-tuan lawan dengan 1000 ni, menang umat Islam dengan kemenangan besar, bukan kemenangan kecil. Perut tahan lapak ni, sok makan minyak-minyak tu, keluar pergi berperang. Tapi tuan-tuan, pasal apa boleh menang? Satu ni sebab 3 kot. Seorang orang Islam
kiri, kanan, depan ataupun belakang dia, akan ada orang, aku nak tikam hang, aku nak bunuh hang. Tapi orang Islam menang. Tuan-tuan, 17 Ramadan berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, bukti pertama zaman Rasulullah masih hidup. Okey, tak apalah ustaz, zaman tu Rasulullah duk ada. Allah mesti turunkan bantuan dia. Inna nasrallahil qarib, sesungguhnya pertolongan Allah tu dekat. Oh, dia hujah pula. Betul. Tak salah, betul. Okey, tak apa. Kita buat main tengok Ustaz. Zaman selepas kepada kejatuhan Bani Umayyah. Selepas zaman Bani Umayyah, tuan-tuan, berlaku satu peperangan. Tuan-tuan ingat tak tentera Mongol? Pernah dengar tak tentera Mongol? Kau kenal kan? Siapa dia punya panglima yang paling masyhur? Genghis Khan. Adik-beradik Kublai Khan. Genghis Khan, tuan-tuan. Tentera Mongol ini, kalau didescribekan, dibawa main keadaan dia punya sifat-sifat tentera Mongol ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bayang dia punya keadaan tu memang menggerunkan. Dia pemain dari Indo-China, tuan-tuan. Dia turun daripada bukit, belah bukit, belah pergunungan Indo-China, turun main ni. Mai pula, depa ni, tubuh badan depa, besar dia, tinggi dia, sama tinggi kuda. Lari dia selaju kuda. Bukan seorang tau, ramai memang macam tu. Tuan-tuan, dia pemain turun main, dia jarah, dia mula menyerang daripada kawasan atas, start daripada belah-belah Rusia, turun main, sampailah ke Baghdad. Maknanya, dia turun tu, macam orang ambil pisang lenyek. Makcik buat cokodok kan. Pisang, ambil tu, tekan bawah tu, penyek. Macam tu lah, tentera Mongol, dia lenyek daripada atas sampai ke bawah. Dia masuk tempat tu, confirm tempat tu pandang jarak, pandang terkukuk. Dia bukan takat kata bunuh orang, tapi dia akan musnahkan semua. Kalau ada rumah dia bakar. Kalau ada tempat apa pun, semua habis. Sampai turun ke kota Baghdad. Pada masa itu, seorang khalifah bernama Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim pada zaman tu, tuan-tuan, khalifah ini telah pun pada masa tu disebutkan bahawa istana khalifah ni dah mula masuk unsur keduniaan dah. Orang Islam kuat pada nama, tapi dia punya jiwa dah sudah tidak kuat dah. Dah mula masuk dah. Dan ada yang mengatakan tari-menari pun dah ada dalam istana dah pada masa tu. Khalifah Al-Mu'tasim, bila mana dia masuk, tentera Mongol masuk, tuan-tuan, dia jarah habis semua dalam tu, dia bagi perancok semua dalam tu, dia bunuh semua sekali. Hatta kanak-kanak pun dia bunuh, perempuan pun dia bunuh, semua sekali. Tuan-tuan, dalam sirah tarikh Baghdad, dia cerita balik macam mana tentera Mongol ni masuk, memang menggerunkan. Tuan-tuan, ada orang sampai orang Islam yang saki-baki yang selamat ni, lari masuk bawah kolong-kolong bawah tanah ni. Duduk bawah tanah, tuan-tuan, mereka selamat. Tapi di atas mereka ni penuh dengan timunan mayat ni. Mayat yang mati ni membusuk sampailah, tuan-tuan, penyakit dah mula tersebar. Angin bawa pergi penyakit sampai tersebar sampai ke belah-belah negara-negara tepi ni. Semua tu adalah orang Islam mereka. Yang selamat siapa dia? Pada masa tu Kristian. Sebab dia ada pakatan dengan tentera Mongol. Yang selamat Kristian, selamat pada masa tu. Tuan-tuan, keluar mereka ni, lepas tentera dah keluar habis dah, mai rombongan dari luar ni, mai singgah ke Baghdad, memang cukup memang tengok terkejut dah. Tuan-tuan, 3 negara, 3 tempat yang disebutkan oleh Piramli. Kalau perasan lah, tengok Piramli tak? Kau tak tengok? Baiknya, ya Allah, saya lah dulu punya cerita lah kan, gambar Piramli. Tuan-tuan tengok tak cerita apa? Cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Kan bila Piramli kan dia pencuri kan, dia penyamun kan. Dia duduk dalam gua. Habis tu dia kata dekat sarjan dia, Ibrahim Pendek, dekat sarjan,
pergi ke bandar, kau pergi ke kota Baghdad, pergi pangkah rumah Kasim Baba, kan? Itu pergi pangkah jamban tu lah. Tuan-tuan, dia sebut Baghdad. Satu. Nombor dua, Piramli sebut kota Damsyik. Nombor tiga, dia sebut apa? Istanbul. Tuan-tuan, tiga-tiga ni adalah kota umat Islam yang khalifah pernah terdiri di situ. Itu kota yang sangat masyhur pada masa tu, tuan-tuan. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi Baghdad. Pasal apa? Baghdad kota umat Islam. Kota umat Islam. Tuan-tuan, meriah Baghdad ni, Piramli gambarkan dalam gambar dia. Baghdad ni dengan pasar dia, dengan rumah orangnya, dengan cantiknya, Piramli gambarkan macam tu. Sibuklah bandar ni. Tuan-tuan, akhirnya jadi padang jarak, padang tekukok. Habis semua. Mai rombongan luar ni mai tengok terkejut. Tuan-tuan, keluar mai hak yang mana saki-baki ni dah macam, tuan-tuan, dah nampak ni depan ni macam hantu dah. Rambut pun boleh macam jadi terkejut, muka jadi apa? Traumatized, trauma dah, tengok apa tak ada dah, muka pun boleh macam dah. Tuan-tuan, ni berlaku di zaman tu. Khalifah Mu'tasim, depa tak bunuh, depa tak pergi pancung ke apa tak, tapi apa depa buat? Genghis Khan bawa mai depa heret Mu'tasim mai depan Genghis Khan, pijak muka sampai mati. Nak menunjukkan hinanya Khalifah Islam pada masa tu. Dia hina Khalifah Islam sampai macam tu. Dan mula pada saat itulah orang Islam yang mana kanak-kanak ni yang mereka tangkap, dijual. Mongol jual. Allah takdirkan seorang bernama Mahmud Quddus. Seorang budak. Mahmud Quddus ni seorang budak. Dia muncul, tuan-tuan, dia ni anak pada raja kepada satu negara yang dijarah oleh tentera Mongol. Dijual di kota Damsyik. Tadi Baghdad, sekarang Damsyik. Dijual di kota Damsyik, tuan-tuan. Damsyik ni kota ilmu. Damsyik ni kota ilmu. Tuan-tuan buat macam ilmu macam Darul Faizi ni, tuan-tuan. Buat macam Damsyik. Ni dah jadi macam Damsyik ni. Tengok pengajian tak berhenti ni. Sungguh ni bukan nak melawak. Tengok jadual kat depan tu dia. Yang besar. Tu jadual in the jadual. Yang out of jadual belum kira lagi. Mana pack sungguh-sungguh. Tuan-tuan, kota Damsyik, kota ilmu. Pi pagi, lepas subuh, sebelum subuh, satu pengajian. Lepas subuh, dia pun boleh pi ronda tau. Boleh pi ke tempat ni, pi rumah kawan ni, pi mengaji, pi rumah syekh ni pi mengaji. Mai Zuhur sekali pula, pi mengaji rumah syekh ni. Kota tu jadi kota macam pi ziarah rumah syekh untuk mengaji. Tak berhenti. Tu dia pergi kota ilmu. Mahmud Quddus, dia pada masa tu, dia ni dibeli oleh seorang ulama Damsyik. Ulama Damsyik beli dia, asuh dia betul-betul. Dan tuan-tuan, dia ni pergi mengaji dengan seorang lagi syekh, guru pada Tok Guru ni, yang bernama Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Pernah dengar nama dia kan? Pernah dengar nama ni? Sultanul Ulama. Ada dua, tuan-tuan. Sultanul Ulama maksudnya ulama yang paling besar sekali, ulama agung. Kalau terbalik perkataan dia, ulama sultan, lagi-lagi. Dia sudah tukarlah. Sultanul Ulama maknanya ulama ni, dia ulama yang agung, dia tak ada. Kalau benda tu betul-betul, benda salah-salah. Tapi kalau ulama sultan, maksudnya apa? Ulama ni dimiliki oleh sultan. Dia kena ikut sultan macam cakap. Tapi Izzuddin bin Abdul Salam adalah Sultanul Ulama. Dihantar pada Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin bin Abdul Salam asuh dia, sampailah kawan ni satu hari bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpi dia, Nabi kata dekat dia, wahai Mahmud Quddus, kamulah orang yang akan mengembalikan semula maruah Islam. Kamulah orang yang akan mengalahkan tentera Mongol. Masuklah kamu ke kota Mesir. Pergi Mesir dulu, baru kamu akan menang. Dia duduk dekat Damsyik, jauh. Mahmud Quddus pergi habaq dekat Tok Guru dia, Izzuddin bin Abdul Salam. Wahai tuan, saya mimpi gini dan gini dan gini. Jawapan daripada Izzuddin bin Abdul Salam adalah, sesungguhnya mimpi Rasulullah itu benar. Kamulah orangnya.
Kamulah orangnya yang akan membuka kembali, akan mengangkat kembali dan maruah Islam. Kamulah orangnya. Tuan-tuan, Izzuddin bin Abdul Salam start daripada orang Islam duk kena jarah, duk kena habis tu. Dia punya pengajian dia tiap-tiap hari adalah tajuk jihad. Angkat tajuk jihad. Jadi dah terpadam dah terpendam dalam hati Mahmud Qutuz ini tentang jihad. Tuan-tuan, orang bukan Islam cukup takut dengan perkataan ni. Saya ingat tuan-tuan, di Mesir dulu, saya duduk dalam mengaji dulu, pernah berlaku sekali selepas berlaku peristiwa 11 September. Kan 11 September yang meletup tu kan. WTC, World Trade Center. Meletup, kawan ni di Mesir, pihak Universiti Al-Azhar. Tu Al-Azhar Mesir. Mai satu surat daripada kerajaan US minta kepada Universiti Al-Azhar supaya pengajian fiqh ni boleh semua, tapi tolong buang tajuk jihad. Kan dalam kitab fiqh dia ada kitabut taharah, dia ada kitabul jinayat, kitabul munakahat, ada kitabul muamalat, kan. Kitabul jihad dia suruh buang. Pasal apa dia kata? Sebab orang Islam bila duk mengaji bab jihad ni, dia jadi jahat dah. Dia suruh buang. Tapi jawapan daripada reaktor Al-Azhar memberi tamparan balik pada muka US. Sebab apa? Dia tahu Universiti Al-Azhar kalau dia yang buat keluar kata ya seluruh dunia kena buang perkataan ni, orang akan ikut. Orang akan follow. Sebab apa? Universiti Al-Azhar adalah tempat rujukan. Darul Ifta semua duduk kat sana. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, jadi jihad diterapkan pada masa itu pada Mahmud Qutuz dan juga rakyat-rakyat Damsyik pada masa itu. Tapi kita nak pendekkan cerita, berlaku sedikit kegoyahan siasah pada masa itu di Damsyik menyebabkan Izzuddin bin Abdul Salam berhasrat nak pindah ke Mesir. Jadi cerita nak kena pindah. Maka diminta izin kepada bapa angkat dia, kata nak bawa, dia nak ikut Izzuddin bin Abdul Salam. Bapa angkat kata apa? Silakan pergi ikut. Tuan-tuan, bila ikut tuan-tuan, maknanya seolah-olah perjalanan itu telah pun sampai tahap dia dah ada di Mesir. Nak membenarkan mimpi Rasulullah tadi itu. Sampai di Mesir, first kali dia punya tindakan apa? Dia masuk, dia join tentera Mesir. Perebet bawahan. Ikut perang dengan tentera Mesir. Kemudian tuan-tuan, main naik atas sikit, dia naik pangkat. Naik sampai duduk di atas, jadi panglima perang. Panglima perang tentera Mesir. Dan naik lagi atas tuan-tuan, tiba-tiba berlaku sikit pergolakan politik pada masa itu dengan kerajaan Mesir. Kerajaan yang raja duduk di atas ni dijatuhkan. Tuan-tuan, rupanya Allah nak angkat kawan ni, Mahmud Qutuz ni, Safiyuddin Mahmud Saifuddin Mahmud Qutuz. Gelaran tadi tukar nama, Saifuddin, pedang agama Mahmud Qutuz. Naik dia di raja. Tuan-tuan, ni saya pendekkan cerita. Kalau panjang cerita, panjang lagi lah. Naik jadi raja. Tuan-tuan, dia naik jadi raja. Apakah dia pendekatan? Tuan-tuan, di sini diasuh dengan para alim ulama. Anak-anak sini diasuh dengan alim ulama. Percayalah tuan-tuan, dia keluar esok ni pun, inilah frame dia. Inilah frame. Dia akan bawa balik, dia keluar frame ni. Frame ni dia akan keluar, dia akan pergi sampaikan kat orang luar pun benda ni juga. Mahmud Qutuz dapat didikan daripada Izzuddin bin Abdul Salam tentang jihad. Dia naik jadi seorang raja. Tindakan dia ialah, pertama sekali ialah, rakyat dia wajib hafal suratul Anfal. Surah perang. Wajib hafal surah Anfal, wajib hafal suratul Taubah. Wajib. Kemudian pengajian di setiap masjid mesti tajuk dia tajuk jihad. Gila tak gila? Kalau Malaysia buat lagu tu, tempat tu dia chop tweet ekstrim, ni bakal semua bakal teroris belakang lah, kan? Tapi dia ni perintah daripada raja ni, wajib mengajak tajuk jihad. Kemudian dia panggil semua alim-alim ulama mai kumpul dekat dia. Setiap khutbah
kamu ni semua ni, ulama-ulama ni, kena masuk setiap pelosok kampung, pelosok negeri, pergi semua tempat, masjid-masjid, kamu pergi. Kamu hanya boleh khutbah tajuk jihad. Allah. Dan khutbah tak mau pergi baca, sesungguhnya kami kita bersama-sama menggunakan apa yang ada kat kita. Tak mau. Tok Imam spek mata Superman pun tak mau. Yang turun bawah tu angkat naik dia naik. Tak itu tak mau. Dia tak mau. Dia nak hak yang pergi naik tu memang tentera perang tu mengangkat. Wah mau cakap macam tu. Biar yang pergi khutbah tu pun muka merah padam. Kenapa? Nak mengangkat semangat orang Islam. Tuan-tuan, ni nak kata didikan ni. Raja nak didik rakyat ni. Selang tak apa lama tuan-tuan. Mai 3 orang. 3 orang panglima tentera Mongol. Dihantar mai ke Mesir, bawa mai satu surat. Pada masa tu, Genghis Khan dah tak ada dah, cucu dia ganti bernama Hulagu. Kalau dalam kitab Arab dia panggil Hulaku. Tuan-tuan, mai kawan ni, dia duduk, hantar surat. Kandungan surat dia apa? Ya Safiyuddin Mahmud Quddus, wa ya Saifuddin Mahmud Quddus, kamu adalah orang yang diangkat jadi raja. Surat ni diutuskan oleh panglima angkatan kami yang tertinggi kepada kamu. Kami adalah orang yang apabila memasuki mana-mana tempat, kami akan memberikan keamanan kepada mereka jika mereka beri keamanan kepada kami. Konon-kononnya. Oleh yang demikian, serah dah diri kamu kepada kami ataupun kamu terpaksa menghadapi kami. Menghadap kami. Tuan-tuan, yang nak suruh tunduk pada kerajaan Mongol lah. Mahmud Quddus kata apa? Baik, kalau begitu, bagi tempoh sehari Zat, hampa 3 orang tidur Mesir dulu. Tidur lah. Bagi tempat dia rehat, tidur apa semua, kami nak bermesyuarat dulu. Persidangan kabinet, bukan kabinet biasa-biasa. Persidangan kabinet, semua alim ulama. Ketua dia siapa dia? Tok Guru Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, ketua. Raja tanya, sekarang ni apa jawapan nak bagi kepada tentera Mongol? Tapi kita tahu jawapan daripada dia mesti kita perang. Jawapan daripada Saifuddin ni mesti perang. Tapi oleh kerana ada alim ulama, dia kena dahulukan alim ulama punya pandangan. Nampak tak tuan? Tanya pada alim ulama dulu, apa pandangan semua? Pandangan semua 100%. Kita bertemu dengan mereka, perang habis-habisan. Ni tuan-tuan. Ni jawapan daripada alim ulama tu apa? Memang nak perang sungguh. Tuan-tuan, bila perang, dia keluar mai panggil 3 orang ni mai duduk depan dia. Sekarang ni jawapan kami ialah perang. 3 ni gelak. Betul perang? Perang. Oleh yang demikian, kamu 3 orang memang tak keluar masa Tuan-tuan, dalam sistem peperangan ni, kalau mana-mana utusan, kira dia panggil apa? Legasi kerajaan lah. Legasi kerajaan, dia panggil apa? Ada istilah dia. Duta lah, macam duta ni. Kalau sampai ke hari ni tau, kalau duta kerajaan mana-mana tempat, kalau dia kena apa-apa dalam negara tu, memang akan jadi, memang tak elok lah. Memang dia, istilah dia perang lah. Utusan mana-mana dihantar, kalau jadi apa-apa kat kawan tu, memang teruk lah. Memang laku perang. Jadi tuan-tuan, 3 orang ni apa Mahmud Quddus buat? Pancung depan-depan tu juga. Pancung tu kepala, badan diletakkan di luar Mesir, kepala diletakkan di pintu masuk, pacak kat pintu masuk gerbang Mesir. Nak menunjukkan kata apa? Memang, bukan kata memang aku nak perang terus dengan hang. Hulagu dengan tentera dia tuan-tuan, tamparan kena macam serupa orang sepuk tak muka. Mula dari itu kempen perang. Ditingkatkan lagi. Khutbah di masjid ditingkatkan lagi. Kalau biasa dia main baca apa takat pegang kayu lah. Ni pegang pedang terus. Tuan-tuan, pegang pedang terus. Sat lagi pula main bangkit pula tuan-tuan. Lagi main pula di pengajian ni, pengajian yang ajak perang terus. Selalu dia jihad dan dia ajak perang terus. Dan diwajibkan semua rakyat Mesir sampai ke hari ni benda tu berlaku di Mesir.
Untuk pengetahuan tuan-tuan, sejak tu sampai sekarang di Mesir, rakyat dia wajib mengikuti latihan ketenteraan. Wajib. Kawan-kawan saya di dalam kuliah pengajian dulu saya main beli awal rambut yang lagu ni dah rambut yang berkinting. Main rambut main pula, jadi gini. Aku ikut ketenteraan. Pergi ikut latihan tentera. Pergi mana? Pergi menembak. Badan keraknya tuan. Allahu Akbar. Saya tak mau cerita bab ni. Ni peristiwa kali ke berapa, wallahu alam. Tidak ada lagi. Ni kira okey yang ayam tumpah yang cerita lagi. Tuan-tuan, tak apa ni, tak kita cerita. Lagi potong cerita Mongol. Tuan-tuan, bila mai hari perang. Hari perang dalam banyak-banyak bulan, banyak-banyak hari. Mahmud Quddus memilih Ramadan untuk keluar pergi perang. Tuan-tuan tak pelik ya? Kalau orang Islam betul-betul kata produktiviti tadi bukan menurun, pasal apalah kawan ni pilih Ramadan tengah duk puasa. Kau dia kata apa? Wahai tentera Islam, semua hari ni orang Mesir buka puasa semua. Kita pergi perang. Tak ada. Semua tengah duk puasa, tengah perut dia tak makan apa ni, makan pun sikit ya. Tak kena lah nasi kandang apa dia tak kena. Tak kena tuan. Dia memang kalau kena nasi kandang memang menerap lagu tu ya. Dia syahid awal. Ni tuan-tuan, ni memang keluar pergi perang waktu Ramadan. Dan peristiwa itu namakan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut berlaku pada bulan Ramadan. Tentera Islam ada dekat 10,000 orang. Tentera Mongol dengan badan besar, gagah ni semua 100,000. Tuan-tuan, satu nisbah 10. Dah lah gagah besar. Memang gila main tentera. Tapi tuan-tuan, akhirnya pada round pertama, orang Islam diasak. Kemudian tuan-tuan, Mahmud Quddus ni, dia buang dia punya topi perisai dia buang tuan-tuan. Dia buang topi perisai dia angkat pedang, menandakan kata apa, bila seorang parlimen angkat lagu tu, bermakna aku tak balik lah. Memang aku akan perang habis aku tak balik lah. Dia buka tuan-tuan, tentera Islam tengok dah lagu tu, makin asak. Ni cerita ni main highlight tau, main light saya tau. Kalau cerita betul-betul tuan-tuan, panjang. Dia ada plot dia yang memang menarik lah, memang menyedihkan kita lah. Menyebabkan tentera Mongol diunduk sikit demi sikit, berunduk lah kali lari terus. Lari dan kalah dengan kekalahan yang besar pada hari itu. First time dalam sejarah Islam, tentera Mongol kalah pada tentera Islam. Kalah. Dan start pada hari itulah kekalahan demi kekalahan, maka lenyap terus Mongol tak ada terus tinggal kat Sumakit yang perang Mongol. Tak ada orang. Setiap cari tentera Mongol ada. Tartar pun tak ada, tinggal tar. Tak ada orang. Lenyap terus. Tuan-tuan, berlaku bulan Ramadan. Kalau betul Habib Murribah kata lagu tu, pasal apa? Bukti dia, orang Islam lebih kualiti lebih tinggi pada bulan Ramadan. Saya bawa benda ni sebab tuan-tuan nak bagi kita ni jadi lagu tu. Tak mau orang saya tak mau tunjuk muka teruk, muka serogai, rambut tak sikat, pakai pun butang tak bubur, dia kata dia nampak macam teruk-teruk sangat. Orang Islam nak jadi orang gagah perkasa, jadi orang hebat. Tu jadi yang tu di zaman lepas Bani Umayyah. Tak cukup lagi kot. Tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi selepas daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu buka kota Palestin, Baitul Maqdis. Sayyidina Umar buka kota Palestin, tak ada perang. Tak berlaku perang. Tentera Islam dah kepung dah Palestin. Dah kepung dah. Tapi oleh kerana yang duduk dalam tu, yang memegang kunci itu tentera Rom. Kerajaan Rom ini, dia punya raja dia start daripada Hercules. Tak tahu kalau kaji pasal Hercules. Raja Rom, Hercules sendiri pun dia adalah rahib. Dia rahib. Tapi kita digambarkan Hercules dalam cerita TV pakai syawat, pegang pedang. Hercules adalah seorang rahib. Rahib yang berpegang dengan kitab Injil. Sebab itu dalam peristiwa Nabi SAW hantar surat kepada kerajaan-kerajaan yang mana raja-raja hebat ni. Tentera Rom dihantar pada Hercules, kepada Muqawqis Kisra, raja Parsi, dihantar kepada Raja Yamamah Thumamah bin Uthal Al-Hanafi,
dihantar kepada Kisra, daripada kerajaan Parsi, kerajaan Rom dihantar. Yang semua ni tuan-tuan terima, tapi tak terima surat, tapi memberikan layanan baik kepada utusan, dan dia pun tak buat apa dengan surat tu. Tapi tuan-tuan, tentera Rom yang Hercules terima surat, ambil surat cium, nak memuliakan surat baginda Rasulullah, ambil surat cium, bagi layanan yang baik pada utusan. Tapi tentera Parsi bukan macam tu. Mai kat Parsi tuan-tuan, Kisra ambil surat, koyak tu surat dan halau keluar utusan Nabi. Balik mai tuan-tuan, Nabi kata apa? Marzaqallahu ala mulkil Kisra. Sesungguhnya Allah akan koyak kerajaan Kisra. Tuan-tuan, doa Nabi tu sampai ke hari ni tau. Parsi pun tak ada arah, tinggal Iran saja. Raja ada riak Parsi. Raja pun tak ada arah. Raja tak ada arah. Tuan-tuan, pasal orang yang menghina kerajaan, Nabi doa, marzaqallah, Allah koyakkan kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra terbalik pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umar buka kota Palestin, tak perang pun. Sebab kerajaan yang rohib dalam tu kata apa? Kami tak payah perang dengan kami. Walaupun hang melunyai kami ke, hang buat apa kat kami ke, kami takkan serahkan kunci ini, melainkan kepada orang yang telah pun didescribekan, dah ada dalam kitab kami. Hampa bawa main orang nama Umar main kat sini, kami akan serah pada dia. Tu pun ada sifat-sifat tertentu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab bawa main daripada ni, Sa'ad bin Ubadah hantar surat main kepada Umar. Umar mai tuan-tuan dengan seorang lagi dia membantu dia nama Salim. Hantar mai tuan-tuan, nama Qasim. Hantar mai. Qasim ni mai dengan seekor unta. Mana seekor unta naik 2 orang. Passenger lah, ada orang belakang lah. Mai 2 orang. Kira masa tu, kira main naik unta tu, kira macam RAZ naik 2 orang. Lebih kurang. Bukan kereta orang naik RAZ naik 2 orang. Jarak daripada Madinah nak mai ke Palestin, bukan dekat. Makan berbulan-bulan tuan-tuan. Sayyidina Umar mai. Oleh kerana jarak tu jauh, Sayyidina Umar kata apa? Wahai Qasim, ni macam ni lah. Kalau kita dua orang naik unta ni sampai Zulah tak sampai. Jadi macam ni lah. Lah ni, hang naik dulu, aku pegang tali unta. Habis tu, hang baca dia sepanjang perjalanan ni, hang baca Al-Quran sampai sejuzuk. Habis sejuzuk, hang turun, aku pula naik, aku baca sejuzuk, aku pula turun dan naik. Begitulah kita berulang-ulang sampai di Madinah dan sampai di Palestin. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya sepanjang perjalanan tu dia khatam berapa ribu kali, wallahu a'lam. Kita bulan puasa khatam tahu, khatam tak tahu lagi. Tuan-tuan, sampai Sayyidina Umar dah sampai dekat hampir nak sampai ke pintu nak masuk ke kota Baitul Maqdis. Turn tu tuan-tuan, mai kat turn, Qasim duduk atas, Sayyidina Umar pegang tali. Padahal pintu tu duk tunggu, rohib duk tunggu dah Sayyidina Umar nak mai ni. Kalau tuan-tuan lah nampak lagu tu lah, yang pegang tali ke yang khalifah ataupun yang duduk atas ke khalifah? Duduk atas lah. Tiba-tiba turn tu, pembantu duduk di atas, bos duduk di bawah, duduk pegang tali. Mai pula dengan baju dengan koyak, dengan ada tampung-tampung kat baju dia. Agak-agak dia dengan siapa ni khalifah? Qasim kata dekat dia, wahai Amirul Mukminin, macam ni lah. Sekarang ni turn saya, tapi oleh kerana nak sampai dah, orang duk tunggu tuan tu. Jadi, saya turun, tuan naik lah, biar saya pegang tali. Tuan-tuan, Umar bukan orang biasa-biasa. Dia kata apa? Waihaq. Maksudnya apa? Celakalah kamu. Kamu ingat apa? Ni ketentuan Allah dah bagi lagu tu. Kamu nak lawan lagi? Adil lah kamu. Suruh adil juga time tu. Keadilan juga dekat situ. Adil lagi time tu. Tuan-tuan. Kemudian, pegang tali, jalan. Kawan ni pun, tak apalah. Dia tahu Umar macam mana, tak apalah aku pegang. Dah sampai dekat-dekat pula. Oleh kerana ayak penuh itu becak. Lecah lah. Penuh ayak. Sayyidina Umar buat apa tuan-tuan? Dia ambil kasut dia, slipper dia 2, dia pergi kepit. Dia kepit kat ketiak lah. Kepit, yang Qasim ni pegang kepala, pi dah. Khalifah aku buat macam ni pula. Lepas tu ambil pula kain ni, basah habis ni.
Dia angkat dah, dia sinting sampai atas sikit, dia jalan basah, air yang tu ada, dia kepit dia tu, dia jalan. Sa'ad bin Ubadah, Khalid Al-Walid duduk kat ujung sana. Mai tuan-tuan dengan kuda cepat-cepat ni. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, tuan, depa duk tunggu. Tuan bawa lagu ni macam lain macam ni. Tuan, macam ni lah. Biar kami yang bawa tuan pergi sana. Tuan-tuan, dua-dua orang kena amput tu, kena marah tu. Hampa nak tengok ke? Nahnu a'azanallahu bil Islam. Kami ni, kita ni dimuliakan Allah dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan kenderaan. Tidak. Tu kalimah tu cukup masyhur di kalangan ahli sirah. Nahnu a'azanallahu bil Islam. Kami ni, kita ni orang yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kunna na'budul asnam. Dulu kita ni semua berhala ya. Wa na'kulul jifah. Kita dulu makan bangkai, dia kata. Mai Islam bagi mulia kita balik. Habis tu nak kira aku naik kenderaan tak naik kenderaan. Pi. Tuan-tuan, depa pun tak apalah. Baiklah Amirul Mukminin. Sampai tuan-tuan di depan rahib. Depa duk beratok. Depa tengok atas bawah siapa khalifah. Qasim ni turun tuan-tuan, dia tengok siapa ni khalifah ni antara dua ni. Akhirnya dia kata, siapa Umar? Umar kata, akulah Umar. Dia tengok atas bawah lagi. Betul ke Umar? Tengok atas bawah. Zaman tak ada Facebook. Nak tahu kenal muka macam mana, nak kenal muka macam mana? Banner pun tak nak keluar. Tengok atas bawah. Ni Umar. Baik, kalau begitu wahai Umar, kami ni hanya akan serahkan kepada kunci ni kepada orang first kali nama dia Umar. Nombor 2, ciri-ciri dalam kitab kami dah sebut dah, orang yang akan menerima pintu pembukaan kota Baitul Maqdis ni, satu, nama dia Umar. Kamu dah lulus ya. Nombor 2, dia akan masuk ke dalam tempat ini dengan memegang tali unta. Nombor 2, kamu pas. Nampak tuan? Nombor 3, orang yang memasuki ke tempat ini yang nak memegang kunci ini ialah dia akan masuk dengan mengepit slipper dia di celah ketiak lah. Tapi nombor 4 kamu fail. Nombor 4 dia ialah baju dia mempunyai 17 tampungan daripada kulit binatang. Kamu ada 16 tak cukup satu. Oleh demikian kunci tak ada. Tak pegang. Omar kata apa? Cukup. Mana? Omar ambil kasut dia, bawah ni ada satu lagi. Tuan-tuan, lipatan sejarah. Ini bukan, bawah ni ada satu lagi. Tuan-tuan, akhirnya kunci diserah tanpa perang. Selang tak apa lama, lepas zaman Khalifah Umar, Khulafa Ar-Rasyidin dah habis, zaman Bani Abbasiyah habis, Umayyah dah habis, tuan-tuan, jatuh di tangan tentera salib. Mereka ambil balik. Bila ambil balik tuan-tuan, siapa yang bebaskan balik? Salahuddin Al-Ayyubi. Panglima perang terulung Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik kota Palestin, ambil balik tuan-tuan, juga berlaku dalam bulan Ramadan. Habis tu, adakah orang Islam patutnya, tu cerita 1961, orang pada masa tu tunjuk muka loi, muka teruk, Habib Murribah keluar kenyataan lagu tu, satu dunia marah. Tuan-tuan, mai zaman kita 2021, perlukah lagi orang-orang yang menunjukkan ekspresi muka teruk di zaman kita ketika mana sedang berpuasa? Orang Islam balik semula pada roh asalnya, fitrah asalnya. Orang Islam puasa, dia makin gagah, dia makin hebat, dia makin unggul. Itu orang Islam. Kalau dia makin menurun dia punya keunggulan dia, idea tak ada keluar bulan puasa, maka orang Islam akan lagi-lagi turun, tak ada nak buat apa dah bulan puasa. Tuan-tuan, sama dengan orang-orang yang duduk di zaman Habib Murribah. Oleh sebab itu tuan-tuan, angkatlah martabat orang Islam, tonjolkan ekspresi sebenar orang Islam berpuasa macam mana. Jangan lagi tuan-tuan bagi orang pandang kita dengan pandangan orang Islam puasa, dia menurun terus. Wallahu alam tuan-tuan. Saya bawa tuan-tuan ni bukan bersebab, sebab kita adalah wajah Islam. Ada orang kata anak kita wajah kita. Habis tu Islam. Kita adalah wajah Islam. Kita produk Islam. Islam punya satu kelang. Ini produk dia, ni molting dia, ni acuan dia, dan dia kita mai keluar kita. Kita yang nak tunjuk hari ni.
Teruk kita teruk Islam, baik kita baik Islam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga pertemuan kita ada manfaat. Lebih dah. Allahu Akbar. Tanpa aku sedari. InsyaAllah tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak nak. Tuan-tuan, kita jumpa pada petang ni, ada keberkatan mungkin insyaAllah tuan-tuan. Doa sama-sama agar Allah berikan kekuatan ni kat kita tuan-tuan. Tempat ni tempat penuh barakah. Saya langkah masuk pun cering bulu rumah tuan-tuan. Sungguh-sungguh ni saya cakap, cering bulu rumah. Sebab apa? Kita main tempat yang ada barakah. Barakah ilmu ni masa ni lah cari dah banyak-banyak. Saya terasa sebab apa? Kita rindu waktu mengaji dulu. Rindu waktu mengaji ni tuan-tuan. Bila dah masuk ke alam kerja, nak mengaji pula, dia jadi macam Allah. Nak dapat suasana mengaji sepenuhnya. Ni pun duk fikir nak pencen awal ni. Sungguh-sungguh tuan, duk fikir nak pencen awal. Nak dapatkan suasana yang seronok dulu. Aku tak payah fikir pasal berkaitan dengan apa pun, urusan dengan akhirat. Urusan akhirat. Jual beli dengan Allah Ta'ala, tak payah jual beli dengan orang lah. Tuan-tuan duduk dalam medan yang betul lah, medan yang elok lah. Carilah banyak mungkin keberkatan kat sini. Moga-moga tuan-tuan Allah berikan kerahmatan kepada mudir di sini, mudir Ustaz Jafri, dengan kekuatan beliau, dengan kekuatan yang Allah bagikan kat beliau, dengan juga semua kaki tangan di sini, Allah bagi rahmat. Kagum dengan usaha yang dibuat. Banyak budak-budak mana-mana mahat tahfiz perlu ambil contoh di sini. Perlu ambil contoh kat sini macam mana dibina, macam mana pembinaan dan macam mana perjalanan, insya-Allah tuan-tuan. Asal mungkin saya duduk di Jabatan Pendidikan Pulau Pinang tuan-tuan. Saya kerja di sana. Banyak benda yang kita dah tengok pusat-pusat pengajian di Pulau Pinang ni. Rasanya perlu ada satu, perlu main jugalah kat sini. Main tengok kot. Main tengoklah apa yang boleh dibawa balik untuk ditatbikkan di institusi masing-masing. Allahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga bertemu lagi. Tahniah dan terima kasih banyak-banyak atas tuan-tuan panggil saya main ke sini dan dalam keadaan musafir, dapat satu pahala asing pula musafir untuk rihlah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar untuk menuntut agama, menuntut ilmu ni, dia dalam fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah dia. Moga-moga tuan-tuan rahmat bersama kita sama-sama tuan-tuan. Doa sama-sama untuk saya. Wallahu a'lam wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.